Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 16, "Thumma innahum lasalul jahim." Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Maksudnya selain mereka diharamkan melihat Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha pemurah, mereka juga termasuk dalam penghuni neraka. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan. Yakni hal itu akan dikatakan kepada mereka dengan maksud merendahkan dan menghina mereka. Allah Subhanahu wa taala kemudiannya berfirman dengan sesungguhnya bahawa kitab orang-orang yang berbuat baik yang mereka merupakan lawan bagi orang jahat berada di dalam Illiyin, dengan pengertian bahawa tempat kembali mereka adalah Illiyin, iaitu lawan dari Sijjin. Ali bin Abi Talhah meriwayatkan daripada Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, "Kalla inna kitabal abrari lafi Illiyin." Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar, iaitu syurga. Dan dalam riwayat Al-Awfi juga dari Ibnu Abbas, iaitu amal perbuatan mereka tercatat di langit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang dikemukakan oleh Ad-Dhahhak, yang jelas bahawa kata Illiyin itu terambil dari kata Al-Ulu, di mana setiap kali sesuatu itu naik dan meninggi maka akan semakin besar dan luas. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala berfirman seraya mengagungkan masalahnya dan membesarkan keadaannya, "Wa ma adraka ma illiyun." Tahukah kamu apakah Illiyin itu? Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman seraya menegaskan mengenai apa yang telah dituliskan bagi mereka, kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun, iaitu kitab yang bertulis yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dikemukakan oleh Qatadah, sedangkan Al-Awfi meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, dari setiap langit disaksikan oleh setiap yang mendekatkan diri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal abrara lafi na'im." Sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu dalam kenikmatan yang besar. Yakni pada hari kiamat kelak mereka berada dalam kenikmatan yang abadi dan syurga yang di dalamnya terdapat kurnia yang menyeluruh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah hadirkan kita dalam majlis yang mana dalam pengajian yang mana di dalamnya kita menghayati, cuba untuk memahami daripada kalamullah, perkataannya Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana setiap ayat daripada Al-Quran, bahkan setiap perkataan daripada Al-Quran, bahkan setiap huruf daripada Al-Quran mempunyai cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana akan menerangi akal fikiran kita, yang mana akan menerangi daripada hati kita, terutamanya apabila kita baca dengan adab, kita baca dengan penghayatan, baca dengan penuh sifat
penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menginginkan kedekatan dan keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Naam, pada pengajian yang lalu kita sebutkan, kita bahaskan tentang ayat kalla innahum ma'ar rabbihim yawma idzil lamahjubun. Perkara berkenaan iaitu mereka itu daripada Tuhan mereka pada hari tersebut, iaitu pada hari kiamat, akan terhijab, akan terhalang. Yakni mereka tidak dapat melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Asy-Syafi'i mengatakan seperti mana mereka terhalang daripada Allah Subhanahu wa taala kerana kemurkaan Allah, maka ada golongan-golongan yang diberikan yakni diperlihatkan, yakni mereka dapat melihat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga kerana Allah redha kepada mereka. Naam. Maka disebutkan tentang sebahagian orang salih, maka mereka berbahas antara satu dengan yang lain. Ini sebahagian daripada orang-orang salih berbahas antara satu dengan yang lain. Maka mereka bertanya, apakah kesabaran yang paling berat? Ini apakah perkara yang paling berat untuk mengamalkan kesabaran padanya? Maka sebahagian daripada mereka mengatakan, yakni bersabar dalam melakukan ketaatan. Ada yang mengatakan bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan, bersabar atas ujian yang ditimpakan, yang menimpa. Maka sebahagian lagi menjawab, dikata bersabar daripada berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang benar-benar cinta, orang yang benar-benar rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan sabar untuk nak melihat kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. La ilaha illallah. Naam. Ada yang mengatakan bahawa tak ada orang yang dapat bersabar daripada dihijab daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu apabila mereka dimasukkan ke dalam api neraka dan tidak diizinkan untuk melihat Allah, maka seseorang itu memerlukan kesabaran yang tinggi disebabkan mereka terhalang daripada melihat daripada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Apabila sebahagian daripada orang salih memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doa mereka, di dalam munajat mereka, apa yang mereka pinta? Ilahi, ya Allah, mahma azabtani bi syai'in fala tu'adzibni bidhullil hijab. Ya Allah, ya ini apa jenis azab pun yang engkau nak kenakan kepada aku, akan tetapi janganlah engkau mengazab aku dengan kehinaan terhalang daripada melihat kepada kamu. Yakni azab selain daripada terhalang daripada kamu, selain daripada yakni dapat mendekati kamu, yakni selagi mana kita dapat mendekati Allah Subhanahu wa taala, selagi mana kita tak terhijab daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan azab yang ringan. Akan tetapi apabila kita terhijab daripada Allah Subhanahu wa taala, maka terhijabnya daripada Allah itu merupakan satu azab bagi orang-orang yang mengetahui hakikat kenikmatan, yang mengetahui daripada hakikat kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa ramai orang-orang yang hidup di atas muka bumi ini, mereka terhijab daripada agama Islam, mereka terhijab daripada syariatnya Allah Subhanahu wa taala, mereka terhijab daripada mempunyai hubungan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tidak merasakan hakikat keimanan, hakikat keyakinan, hakikat kenal akan Allah Subhanahu wa taala. Berlalu umur-umur yang panjang, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, akan tetapi mereka tidak pernah merasakan kenikmatan Islam, tidak pernah merasakan kenikmatan iman, tidak pernah merasakan kenikmatan mempunyai hubungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Disebabkan itu, sebahagian daripada orang saleh yakni seakan-akan memberikan takziah kepada orang-orang yang tertipu dengan perkara-perkara dunia, yang hati mereka dipenuhi dengan kecintaan dunia, sehingga kecintaan tersebut menghalang mereka daripada merasai kenikmatan, kelazatan iman dan Islam. Mereka mengatakan apa? Masakin ahli dunia, kesian orang-orang yang disibukkan dengan perkara-perkara dunia. Kharaju minad dunya walam yadhuqu aladha syai'in fiha. Mereka
akan meninggalkan dunia ini, ataupun apabila mereka meninggal dunia, mereka telah meninggal dunia tanpa merasakan perkara yang paling nikmat yang berada di atas muka bumi ini. Maka ditanyakan, apakah perkara yang paling nikmat di atas muka bumi ini? Maka dikatakan ma'rifatullah, iaitu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala itu merupakan satu nikmat yang teragung, yang terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang-orang yang sibuk mencari keduniaan, tidak menyibukkan diri untuk mencari Allah Subhanahu wa taala, untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan mengetahui, tidak akan merasai daripada nikmat ma'rifatullah. Dzaqu tufah burtuqal. Naam, mereka rasakan daripada makanan-makanan dan minuman-minuman di atas muka bumi ini. Mereka tahu rasa tu macam ni, rasa ni macam tu dan sebagainya. Akan tetapi mereka tak dapat merasakan perkara yang lebih nikmat, kelazatan, ketenangan untuk bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, berkhalwah bersama Allah Subhanahu wa taala. Naam, maka apa-apa kenikmatan yang kita dapat rasakan selain daripada kenikmatan ma'rifatullah, itu tidak akan memberi apa-apa faedah kepada kita kalau kita tidak kenal, ataupun kita tidak dapat merasakan kenikmatan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Sebab maka sebahagian daripada salihin apabila melihat manusia itu berada dalam, ataupun sebahagian manusia berada dalam kelalaian daripada Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan memenuhi daripada kehendak hawa nafsu dan sebagainya, sedangkan muadzin sedang melaungkan azan dan sudah sebagai tanda masuk waktu dan telah dekat untuk waktu sembahyang, dan mereka tidak sedar akan perkara tersebut. Ia ini sibuk dengan kelalaian mereka sehingga bila masuk waktu solat, dah azan, dah iqamat, akan tetapi mereka tidak buat persiapan untuk menunaikan solat. Maka orang salih ini mengatakan, hujibu wa hasbuhumul hijabu azabu. Mereka itu terhijab, terhalang daripada Allah Subhanahu wa taala, wa hasbuhumul hijabu azabu. Dan cukup apabila seseorang itu terhalang daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda satu kesiksaan, satu menandakan mereka itu sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka tidak merasakan terhijab daripada Allah itu sebagai satu penyiksaan. La ilaha illallah. Sebagaimana kadang-kadang Allah berikan kepada kita nikmat, tapi kita tak rasa benda itu sebagai nikmat. Sebagai contoh, kita terhalang daripada keburukan, kita terhalang daripada musibah, kita terhalang, iaitu Allah Subhanahu wa taala lindungi kita daripada musibah, Allah lindungi kita daripada perkara-perkara buruk. Terkadang kita tak rasakan ini sebagai satu nikmat. Iaitu kita hidup senang, sihat, tak ada sakit, tak kena musibah, alhamdulillah, itu sebagai satu nikmat yang mana Allah lindungi kita. Tapi kadang-kadang kita tak rasa setiap saat kita dilindungi daripada apa-apa musibah, daripada apa-apa penyakit, sebagai satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha, orang-orang yang lalai daripada Allah Subhanahu wa taala apabila mereka berada dalam kelalaian dan tidak ingat akan Allah, pada hakikatnya mereka sedang diazab, yakni mereka sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yakni berada dalam keadaan kelalaian dan tidak ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan hujibu wa hasbuhumul hijabu azabu. Mereka itu terhalang daripada Allah dan cukup sebagai satu azab, satu ujian ataupun satu dugaan bagi mereka apabila terhijab daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya laitahum sami'un nida fa'ajabu. Alangkah baiknya kalau mereka mendengar daripada panggilan azan dan mereka menjawab daripada panggilan tersebut. Akafu ala kasbi dhunubi walaita idza akafu 'alaiha ba'da dhalika tabu. Mereka sibuk dengan melakukan maksiat, dan alangkah baiknya selepas mereka menyibukkan diri dengan maksiat tersebut, mereka diberi taufik untuk bertaubat. La ilaha illallah. Kemudian orang saleh itu mengatakan, madza yufidu safal ma'ashi wa ba'dahu ghusasul ma'adi. Apa guna mendapat kenikmatan di dunia yang sementara ini, kemudian di akhirat kelak mereka akan menghadapi daripada azab di akhirat. Wa qurbatun wa hisabu. Dan mereka akan diperhitungkan segala amalan yang mereka lakukan, dan mereka akan mendapati semuanya akan mendatangkan kesusahan buat mereka. Daqiq
dakik bifikrika ya fatinu, yakni fikirlah baik-baik dengan sempurna wahai orang yang mempunyai akal. Fa innaha ibarun biha qad haratil albabu, kerana ini merupakan satu peringatan buat mereka-mereka yang mempunyai akal fikiran. Hujibu wa hasbuhumul hijabu azabu, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat hijab daripada kita sehingga tidak ada apa yang terlindung ataupun tidak ada apa yang terhalang daripada di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hijab di antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin Allahumma amin. Nah, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan makna seperti kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun, sesungguhnya mereka pada hari tersebut terhijab daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah menyebutkan wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wala yanzuru ilaihim wala yukallimuhumullahu wala yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wala yuzakkihim. Allah Subhanahu wa taala tidak berkata-kata kepada mereka, tak melihat kepada mereka, dan mereka juga tidak akan disucikan hati mereka ataupun wala yuzakkihim. Naam, walahum adzabun alim, dan buat mereka itu adalah azab yang pedih. Mereka terputus daripada Allah, mereka terhijab daripada Allah selama-lamanya, wal iyadzubillahi tabaraka wa taala. Subhanallah, kita kalau dekat dunia ni terputus internet, tak dapat internet, kita dah rasa tak boleh nak hidup, susah. Sudah terlampau terbiasa dengan adanya internet. Bila tak dapat internet, padahal tak perlu pun, tapi bila terputus connection, wireless connection dan sebagainya, kita rasa sengsara. Apatah lagi kalau kita terputus hubungan daripada bersama Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzubillahi tabaraka wa taala. La ilaha illallah. Naam. Dan pada hari kiamat nanti, orang-orang yang terhijab daripada Allah Subhanahu wa taala, hatta nak tunduk kepada Allah pada hari kiamat pun tak boleh. Nak konon-konon sujud kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sebagai tanda nak memohon maaf kepada Allah pun mereka tidak mampu untuk melakukannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un, pada hari yang mana Allah angkat hakikat segala perkara, iaitu barulah mereka akan nampak kedahsyatan hari tersebut, betapa pentingnya untuk membuat persiapan untuk hari kiamat. Wa yud'auna ila sujud, maka mereka akan dipanggil untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, fala yastati'un, maka mereka tidak akan mampu untuk bersujud kerana tubuh badan mereka itu menjadi seperti seperti papan yang keras. Kepala mereka, tubuh badan mereka dan kaki mereka semuanya menjadi keras, maka mereka tidak akan mampu untuk bersujud. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah, maka mereka akan tidak mampu memandang kiri dan kanan, bahkan mereka hanya memandang ke bawah dalam keadaan hina, hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun, kerana apa? Kerana dahulu sewaktu mereka ada peluang untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kebolehan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak menggunakan kebolehan tersebut untuk bersujud, mereka tidak menggunakan kesempatan tersebut untuk sujud. Maka sekarang ni di akhirat nanti, apabila diajak untuk bersujud, maka mereka tidak akan mampu untuk sujud. La ilaha illallah. Naam. Nah, maka seorang itu terhijab daripada Allah Subhanahu wa taala, imma an ilmin bihi, sama ada dengan mempunyai ilmu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu semua orang akan kenal Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka terhijab daripada Allah Subhanahu wa taala. Hatta Firaun, iaitu kenal akan Allah Subhanahu wa taala seperti sebelum dia nak meninggal dunia, sebelum dia nak lemas di dalam lautan tersebut, maka dia mengatakan amantu qal la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Baru dia nak kata tidak ada zat, tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah kecuali Tuhan yang diimani oleh Banu Israel, dan aku berserta ataupun aku bersama mereka dalam menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi imannya apabila roh telah tiba di halqum ataupun apabila berada dalam keadaan sakaratul maut, keimanan kepada Allah sudah tidak membawa apa-apa manfaat.
Kerana apa? Kerana iman akan memberi manfaat kepada manusia apabila kita masih sihat, sebelum sampai ke sakaratul maut. Akan tetapi bila dah sampai sakaratul maut, keimanan tidak akan memberi manfaat. Taubat juga tidak akan memberi manfaat pada waktu tersebut. Sewaktu Firaun hidup di dunia, apa yang disebutkan, apa yang dikatakan, dia berbangga diri dia sebagai Tuhan, dengan mengatakan alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Tidakkah kamu melihat bahawa kekayaan Mesir ini dan sungai-sungai yang mengalir di dalam kota Mesir ini adalah milik aku ataupun mengalir atas perintah daripada aku. Am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahinun wa la yakadu yubin. Kemudian dalam ayat lain Firaun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku merupakan Tuhan kamu yang maha tinggi. Bukan hanya mengatakan bahawa dianya Tuhan sahaja, akan tetapi dia kata Tuhan yang maha tinggi. Ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Naam. La ilaha illallah. Akan tetapi apabila tiba sakaratul maut, pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala akan membuka hijab daripada manusia. Pada waktu itu barulah akan terlihat akan kebenaran. Maka pada waktu itu barulah Firaun nampak hakikat kebenaran tersebut. La ilaha illallah. Sewaktu Firaun berada mempunyai kekuatan dan sebagainya, Firaun berbangga, yang ini dibunuh anak-anak kecil, bahkan bayi-bayi dibunuh. Kemudian perempuan-perempuan itu dilakukan perkara-perkara keji ke atas mereka, dan mengatakan wa inna fawqahum qahirun, dan mengatakan wala ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adzaban wa abqa. Aku akan menunjukkan kepada kamu agar supaya kamu tahu siapa yang lebih berat azabnya. Firaun mengatakan. Maka segala keangkuhan Firaun, segala kebanggaan Firaun sewaktu dia hidup di dunia itu tidak mendatangkan apa-apa kebenaran, tidak mendatangkan apa-apa manfaat buat Firaun. Bahkan segala perkataan yang diucapkan oleh Firaun itu menjadi hujjah ke atasnya. Akan tetapi segala perkataan yang disebutkan oleh Nabi Musa, setiap perkataan yang disebutkan oleh Nabi Harun itu menjadi hujjah bagi mereka, iaitu mendatangkan manfaat buat mereka. Bahkan setiap apa yang diperkatakan oleh para nabi dan para rasul itu yang akan mendatangkan manfaat, dan para malaikat akan mengatakan hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Ini apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para rasul itu telah bercakap benar. Naam. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang melakukan amalan soleh, mereka itu semuanya tidak akan terhijab daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang kita bahaskan pada pengajian yang lalu, iaitu melihat Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan cara yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu tidak terkait, iaitu penglihatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada kena mengena dengan menjisimkan Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala maha suci daripada menyerupai daripada mana makhluknya. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Yang Allah Subhanahu wa taala tidak kita tidak menjisimkan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu menyerupai daripada mana-mana makhluknya Allah Subhanahu wa taala apabila kita mengatakan bahawa kita mampu untuk melihat Allah pada hari kiamat. La ilaha illallah. Seperti mana kita dalam bahasa kita sendiri, kadang-kadang kita guna perkataan melihat itu tanpa ada penglihatan. Maksud melihat itu kadang-kadang hatta daripada segi bahasa biasa, kadang-kadang melihat itu bukan dimaksudkan melihat itu dimaksudkan dengan pandangan. Kita punya pandangan terhadap sesuatu. Itu daripada segi bahasa. Maksudnya makna melihat itu mempunyai banyak makna. Maka makna melihat yang disebutkan oleh Allah dan Rasul itu sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasul, yang mana tidak ada kena mengena dengan menjisimkan Allah Subhanahu wa taala, meletakkan Allah di tempat ataupun pada perkara-perkara yang mungkin apabila nak melihat di alam dunia ini kita faham
penglihatan itu perlu berlaku dalam sesuatu konteks. La ilaha illallah. Lakin inkishaf lil umur wa ittidahun lahu. Naam. Maka di akhirat nanti apabila Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk melihat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang layak buat Allah, maka akan dizahirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dizahirkan keindahan Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, dan makna-makna daripada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mana mungkin disebutkan sebagai ar-ru'ya, sebagai penglihatan. Naam, akan tetapi makna yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma innahum lasalul jahim." Kemudian mereka akan dibakar di dalam api neraka. Naam, dan api neraka hanya mampu untuk menyakitkan ataupun mengazab orang-orang yang terhijab daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tidak terhijab daripada Allah Subhanahu wa taala, maka api neraka tak mampu untuk mendekati mereka, apatah lagi nak menyakiti mereka. Api neraka tak mampu untuk menyakiti ataupun mengazab orang yang tidak terhijab daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh daripada para malaikah ada di dalam api neraka untuk menjaga daripada orang-orang yang ditetapkan untuk kena azab dan sebagainya. Mereka berada di dalam api neraka, berada dalam tengah-tengah api neraka, akan tetapi api neraka itu tidak memudaratkan mereka. Kita baca dalam hadis dan sebagainya, iaitu orang-orang sebahagian manusia mampu memberikan syafaat, iaitu sebagai contoh seorang hafiz Al-Quran yang menghafal Al-Quran, mengamalkan dengan Al-Quran, menjaga daripada kehormatan Al-Quran. Mereka mampu untuk memberi syafaat kepada 10 orang yang telah ditentukan, 10 orang daripada ahli keluarga mereka yang telah ditetapkan untuk masuk ke dalam api neraka. Nah, maka mereka akan masuk ke dalam api neraka, keluarkan, pilih 10 daripada ahli keluarga mereka yang mana mereka ingin untuk ambil, maka dimasukkan ke dalam syurga. Maka mereka aslan, yakni mereka sendiri pergi masuk ke dalam neraka, tapi neraka itu tak mampu untuk membakar mereka, kerana api neraka itu tak mampu untuk menyakiti daripada orang-orang yang tidak terhijab daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diriwayatkan dalam satu riwayat, an-nar taqul lil mu'min, bahawa api neraka sendiri akan mengatakan kepada orang-orang mukminin sewaktu mereka ingin melintasi daripada as-sirat. Bila mereka nak lintas daripada titian sirat itu, api neraka akan mengatakan, mur, yakni jalanlah kamu cepat, berjalanlah kamu cepat di atas titian sirat, kerana cahaya kamu itu menyakiti aku, ataupun cahaya kamu itu membakar daripada aku, kata api neraka. Na'am, wa syahid hadza anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini kita fahami daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, rahmati sabaqat ghadabi, ataupun sesungguhnya rahmat aku itu mendahului daripada kemurkaan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka cahaya orang-orang beriman itu datangnya daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makin kuat keimanan mereka kepada Allah, maka makin kuat rahmat Allah pada diri mereka. Naam, dan api neraka itu asalnya daripada kemurkaan Allah, maka rahmat Allah itu lebih kuat daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka cahaya yang diberikan kepada orang-orang beriman itu lebih kuat daripada api neraka yang membakar. Naam. Falihadza ma tutiqun nar hadzal nur, dan disebabkan itu api neraka tak mampu untuk mendekati ataupun menyakiti orang-orang yang tidak terhijab daripada Allah, yang mempunyai hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Naam. Dan terhijab daripada Allah itu sudah seperti yang kita katakan, itu sebagai satu azab daripada Allah. Yang seseorang itu yang tidak ada hubungan dengan Allah, itu sahaja sudah menjadi satu hijab, apatah lagi terhijab daripada Allah, kemudian dimasukkan pula ke dalam api neraka untuk dibakar tubuh badan mereka. Dalaman mereka, hati mereka itu dah terbakar sebab terhijab daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalaman terbakar sebab terhijab, kemudian luaran pun dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Jadi
luar dalam kena azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Thumma innahum lasalul jahim. Lasalul jahim iaitu badan mereka itu sentiasa dibakar oleh api neraka, seperti dipanggang. Dan kulit mereka pula pada waktu itu seperti yang disebutkan dalam ayat lain, kullama nadjat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Setiap kali kulit badan mereka hancur, baddalnahum, kata Allah, kami akan gantikan, iaitu tak pernah berhenti azab tersebut. Bila hancur, bila rosak, bila terbakar, bila hangus, diganti dengan kulit yang baru agar supaya azab yang mereka rasa itu tidak terputus, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Dan mengikut kadar kezaliman mereka, mengikut kadar kemaksiatan mereka, mengikut kadar kekufuran mereka, tubuh badan mereka itu akan membesar di dalam api neraka. Mengikut kadar kekufuran, kemaksiatan yang mereka lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka tubuh badan mereka itu akan dibesarkan Allah di dalam api neraka agar supaya seksa yang yakni kesakitan itu dapat dirasakan dengan kadar yang lebih. Nah, maka orang-orang kafir ataupun VIP daripada golongan orang-orang kafir itu, seperti yang disebutkan dalam riwayat bahawa gigi mereka itu sebesar gunung Uhud. Subhanallah. Yang gigi, satu gigi sahaja sebesar gunung Uhud. Bayangkan kalau semua gigi, ada berapa, 30 lebih gigi, dah jadi macam satu dah jadi satu negara ataupun satu benua. Naam. Ya bulughul masirati jild. Naam. Dan kulit mereka itu akan menebal. Allah Subhanahu wa taala akan menebalkan kulit mereka di akhirat ataupun di dalam api neraka nanti 3 hari perjalanan. Supaya apa? Supaya mereka dapat merasakan kepedihan, kepanasan api neraka, waliyadzubillahi tabaraka wa taala. Dan seperti yang disebutkan dalam hadis, orang-orang yang beriman apabila masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala, mereka akan masuk dalam keadaan seperti diciptakan Nabi Adam, iaitu tingginya 60 zira', 60 kaki, dan lebarnya 7 kaki. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita daripada ahli syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun." Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu selalu dustakan. Ini para malaikat akan mengatakan kepada mereka, nah ambil, tengok, ni azab yang dulu kamu dustakan di alam dunia. Dulu bila para nabi, para rasul mengatakan sesuatu perkara, kamu mengejek ataupun yakni tidak mengambil peduli kepada apa yang mereka katakan, bahkan kamu mendustakan apa yang mereka bawa. Begitu juga dengan pengikut para nabi. Sekarang ni rasakan apa yang dahulunya kamu mendustakan. Sekarang ni kamu berada di dalam api neraka yang kamu dustakan. La ilaha illallah. Hadhihi narul lati kuntum biha tukadzibun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat lain, hadhihi narul lati kuntum bihi tukadzibun. Inilah api neraka yang dahulunya kamu mendustakan. Islauha fasbiru aw la tasbiru. Kamu akan terbakar di dalamnya. Sama ada kamu sabar ataupun tidak, sawa'un alaikum. Ini sama buat kamu, innama tujzauna ma kuntum ta'malun, kerana kamu akan dibalas sesuai dengan apa yang kamu lakukan di alam dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadi sunnah ataupun menjadi satu kebiasaan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran apabila menyebutkan tentang orang-orang kafir, orang-orang yang dijauhkan daripada Allah, orang-orang yang celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah juga akan menyebutkan orang-orang yang didekatkan kepada Allah, orang-orang yang berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila disebutkan syurga, disebutkan neraka. Apabila disebutkan kenikmatan syurga, akan disebutkan juga kepedihan api neraka, waliyadzubillahi tabaraka wa taala. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin. Yakni ketahuilah bahawa kitab orang-orang yang baik itu berada di Illiyin. Yakni khabar-khabar, berita-berita ataupun cerita-cerita tentang orang-orang yang baik ini, sifat mereka, keadaan mereka, amalan mereka, apa yang mereka akan dapat sebagai balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, semuanya berada di Illiyin, berada dalam keadaan yang mulia.
tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana ianya berada di dalam kitab, tertulis di dalam kitab. Yang ini setiap orang, keadaan mereka itu sudah tertulis, amalan mereka, sifat mereka, apa yang mereka akan dapat, semua telah tertulis di dalam Ummul Kitab, Lauhil Mahfuz. Wa ya'maluna al-a'mal fatarfa'uha al-malaikah. Maka setiap amalan yang mereka lakukan itu akan diangkat oleh para malaikah, dan malaikat dunia akan memberikan kepada malaikat-malaikat yang ataupun melalui daripada setiap langit, dipas daripada satu langit kepada satu langit, sehinggalah diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayakhudhuha al-muqarrabun wa yahfazunaha lahum hunak. Maka amalan mereka itu akan tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab mereka. Dan mengikut apa yang disebutkan oleh para sahabat dan at-tabi'in, yakni sebahagian daripada mereka mengatakan bahawa inna kitabal abrari lafi illiyin. Illiyin ni ada yang menyebutkan bahawa di langit yang keempat, ada yang menyebutkan bahawa ianya berada di langit yang ketujuh, ada yang mengatakan di kawasan arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala, tersimpan di situ kitab-kitab mereka. Seperti mana yang disebutkan tentang Nabi Idris, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, kami meninggikan, kami mengangkatkan Nabi Idris itu ke tempat yang tinggi, dan tempat yang tinggi itu merupakan langit yang keempat. Maka sahabat-sahabat meriwayatkan dengan riwayat-riwayat yang berbeza. Ada yang mengatakan kitab-kitab orang-orang salih itu tersimpan di langit yang keempat, ada yang mengatakan di langit yang ketujuh, ada yang mengatakan di arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan sebagainya. Walhasil yakni kitab mereka itu berada dalam keadaan baik, terjaga di tempat yang tinggi. Maka kita dapat lihat perbezaan di antara orang-orang baik dan orang-orang buruk. Orang-orang yang melakukan amalan-amalan baik, kitab mereka itu ditinggikan, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berada dalam jagaan orang-orang yang baik, berada sentiasa diketahui oleh para malaikat yang baik-baik, yang sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kita sebutkan pada pengajian yang lalu, kalla inna kitabal fujari lafi sijin, kitab-kitab orang-orang yang jahat itu berada di sijin, yang mana disebutkan bahawa di tempat yang hina, di tempat yang bawah, dan dijaga oleh iblis dan juga pengikut-pengikutnya ataupun tentera-tenteranya. Zaman sekarang kita tengok orang buat perbezaan, orang buat perumpamaan ataupun comparison, iaitu membuatkan bandingan. Mereka membuatkan bandingan di antara sekolah, buat bandingan di antara universiti, membuat bandingan di antara negara ataupun negeri dan sebagainya, mana yang terbaik dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran juga membuat bandingan keadaan orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keadaan orang-orang yang jauh daripada rahmat-Nya Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka terhijab daripada Allah Subhanahu wa taala. Naam, maka Allah Subhanahu wa taala untuk menegaskan tentang illiyin, maka ditanya, wama adraka ma illiyun, adakah kamu mengetahui apakah itu illiyun? Iaitu illiyun, yakni tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat yang mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala, tempat yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beruntunglah orang-orang yang mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, narfa'u darajatin man nasha, kami mengangkatkan darjat mereka-mereka yang kami kehendaki. Ini siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diangkat darjat mereka, maka akan diangkat. Kerana tidak ada orang yang dapat mengangkat darjat kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada orang yang dapat menghina seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apabila diangkatkan qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tudhillu man tasha'. Allah Subhanahu wa taala menghina sesiapa yang dikehendaki, wa tu'izzu man tasha' dan memuliakan siapa yang dikehendaki. Maka orang yang berakal adalah orang yang mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang lain, walillahil izzatu walirasulihi walilmu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Sesungguhnya bagi Allah itu segala kemuliaan, dan juga bagi para rasul, dan juga bagi orang-orang yang mukminin, akan tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui bahawa kemuliaan itu hanya berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, ataupun mereka tidak mengetahui hakikat perkara tersebut, sehingga mereka mencari kemuliaan
melalui harta, mereka mencari kemuliaan melalui kedudukan, mereka mencari kemuliaan daripada pangkat. Dan disebutkan bahawa tidak ada yakni seseorang hamba itu tidak memuliakan diri mereka sendiri kecuali dalam mentaati perintah Allah dan bertakwa kepada Allah. Iaitu cara untuk kita nak memuliakan diri kita itu adalah dengan melakukan ketaatan kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Dan tidak ada perkara yang kita dapat menghina diri kita melainkan dengan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melanggari daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat kemuliaan dan hakikat kehinaan. Naam, wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga seperti mana kitab-kitab orang-orang yang melakukan kejahatan, kemaksiatan itu tertulis segala apa di dalamnya. Begitu juga orang-orang yang baik, segala apa keadaan mereka itu tertulis di dalam kitab mereka dan dijaga oleh orang-orang yang mulia. Yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, maka orang-orang salih ini sentiasa disebut oleh para malaikat. Seperti yang kita sebutkan tadi, apabila amalan seseorang salih itu naik, maka malaikat di langit yang pertama akan tahu, maka akan disebutkan namanya di situ. Malaikat di langit yang kedua akan tahu, malaikat yang di langit yang ketiga, keempat, kelima, keenam, sehingga naik sampai ke arasy Allah Subhanahu wa taala. Setiap malaikat yang ada di setiap langit itu akan menyebutkan ataupun akan mengetahui tentang amalan yang naik daripada si fulan bin fulan. Betapa hebatnya orang-orang mukmin, betapa hebatnya orang-orang yang mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana amalan mereka itu sentiasa naik. Kalau mereka selalu beribadat, kalau mereka hanya sembahyang 5 waktu dan solat itu diterima, maka 5 kali sehari amalan mereka ataupun nama mereka itu akan disebutkan oleh malaikat-malaikat langit. Akan tetapi kalau amalan mereka itu berterusan, sentiasa berada dalam keadaan baik dan sebagainya, maka nama mereka itu berterusan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, sehingga mereka akan mendapatkan daripada pangkat-pangkat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebabkan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis bahawa apabila Allah Subhanahu wa taala ingin menzahirkan kecintaannya kepada mana-mana hamba-Nya, yang mana sebelum itu tidak diumumkan kecintaan Allah terhadap hamba tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggil daripada Jibril, "Ya Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan bin fulan yang berada di bumi sekarang ni," daripada golongan manusia. Fa'ahibbahu fa'ahibbahu. Naam. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan kepada Jibril, engkau cintailah dia, engkau kasihilah dia. Maka Jibril akan menjawab, labbaika ya Rabbi. Naam, aku akan melakukan apa yang engkau suruh wahai Allah. Fa yata'abbad Jibril bi mahabbatih. Maka apabila diperintahkan Jibril untuk mencintai orang tersebut, dengan Jibril mencintai orang yang dicintai oleh Allah adalah seperti Jibril melakukan satu ibadah kepada Allah, kerana ini merupakan perintah daripada Allah. Maka dengan mencintai orang tersebut, pada hakikatnya Jibril itu sedang mentaati daripada perintah Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jibril akan memanggil daripada penduduk-penduduk langit daripada kalangan malaikat, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan bin fulan, maka hendaklah kamu mencintainya. Fa'ahibbuhu. Maka penduduk langit akan mencintai daripada orang tersebut, dan kemudian orang itu akan diberikan penerimaan daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun daripada penduduk bumi. Iaitu penduduk bumi mudah untuk menerima, mudah untuk berinteraksi dengan orang tersebut. Ini satu golongan daripada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga golongan yang mereka ini telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada alam arwah. Iaitu sebelum kita berada di alam dunia ni, kita berada di alam arwah. Daripada zaman Nabi Adam diciptakan, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan daripada zuriatnya Nabi Adam, dan diangkat ikrar janji, alastu bi rabbikum, adakah
bukankah aku ni Tuhan kamu? Maka semua daripada zuriatnya Nabi Adam menyaksikan, qalu bala syahidna, benar ya Rab, engkau adalah Tuhan kami. Akan tetapi sebahagian daripada mereka lupa daripada ikrar janji yang diangkat sewaktu di alam arwah. Walhasil, yakni ada sebahagian daripada golongan makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan manusia ini yang telah dicintai, telah diberi kecintaan sehingga khabar mereka itu diketahui. Mereka dah tahu dah, yakni ada satu orang yang dicintai Allah ini akan dilahirkan di satu tempat, tempat ini dan tempat itu. Dia akan hidup di tempat ini dan di tempat itu. Dia akan meninggal dunia di tempat itu dan tempat ini. Daripada awal, kerana apa? Kerana dia ni telah dicinta, mendapat kecintaan yang khusus, maka cerita tentang dia itu telah diketahui sebelum dia wujud di atas muka bumi ini. Maksudnya ini lebih advance daripada awal lagi. Dia tidak dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Adapun orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan para nabi dan muqarrabin dan orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka khabar mereka telah sampai kepada malaikat, dan malaikat di langit sendiri telah diperintahkan oleh Allah untuk mencintai mereka. Maka apabila mereka ini dicintai oleh malaikat-malaikat langit, bagaimana mungkin kita tak mencintai mereka? Dan kita mencintai mereka pun kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini dimuliakan Allah dengan amal saleh. Mereka dimuliakan Allah dengan taufik untuk melakukan ketaatan. Mereka dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mempunyai hubungan yang rapat dan semangat yang kuat untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, al-hubbu fillah wal bughdu fillah min awthaqi ural iman. Mencintai kerana Allah, membenci kerana Allah merupakan salah satu tanda kekuatan iman seseorang, merupakan salah satu tanda kesempurnaan iman. Iaitu kita cinta, kita sayang seseorang itu kerana Allah, dan kita benci seseorang itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, nuhibbu bihubbikan nas, kami mencintai kerana kecintaan kami kepada kamu, maka kami mencintai manusia. Kita sayang, kita suka orang-orang yang berada di sekeliling kita ini kerana mereka ini adalah makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah suka kalau kita menyayangi daripada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita bermusuhan dengan orang-orang yang bermusuhan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan mereka bermusuhan dengan Allah, sebab tu kita bermusuhan dengan mereka. Tapi kalau mereka tak bermusuhan dengan Allah, kita tak bermusuhan dengan mereka. Dan ini merupakan mereka bermusuhan dengan Allah dan kerana mereka melanggari daripada perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyin kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Maka orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, sebahagian daripada mereka sebelum mereka diwujudkan di alam bumi ini, mereka sudah dicintai. Ada sebahagian daripada mereka sewaktu mereka dengan amal ibadah yang mereka lakukan dengan kesungguhan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang mereka tunjukkan, maka di alam dunia barulah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Hakadha hatta ahlul barzakh, bukan hanya di alam roh ataupun di alam dunia, hatta di alam yang ketiga, iaitu di alam barzakh, mereka juga akan dicintai ataupun ditunggu-tunggu kedatangan mereka oleh penduduk barzakh. La ilaha illallah. Apabila ahli-ahli barzakh melihat cahaya-cahaya yang dibawa oleh para malaikat, maka para ahli barzakh akan bertanya kepada malaikat, ini cahaya apa? Maka akan dikatakan kepada ahlul barzakh, ya ini cahaya amal ibadah yang dilakukan oleh fulan bin fulan. Tak lama lagi fulan bin fulan ini akan sampai di tempat kamu, iaitu dia akan meninggal dunia dan akan berada bersama kamu. Ini orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia. Maka sebelum mereka masuk ke alam barzakh lagi, mereka telah ditunggu-tunggu oleh penduduk barzakh, orang-orang yang telah meninggal dunia sebelum mereka. Disebutkan tentang seorang saleh, dikatakan bahawa Al-Faqih Muqaddam bertanya kepada gurunya, Ali bin Ahmad bin Marwan, bagaimana kamu melihat penduduk barzakh? Iaitu apa pendapat kamu tentang ahlul barzakh, ataupun apa yang kamu lihat
yang mereka lakukan di alam barzakh. Ini sebahagian daripada kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Taala diperlihatkan kepada mereka perkara-perkara dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka gurunya mengatakan, ra'aitu laka dzikran bainahum, aku melihat bahawa nama kamu telah disebutkan oleh mereka, iaitu kamu mempunyai pangkat kedudukan di hati mereka, iaitu kamu merupakan seperti mana kamu dicintai oleh penduduk dunia, maka penduduk barzakh juga ternanti-nanti kedatangan kamu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Waliyadzubillah. Itu untuk orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Naam. Ini yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang Allah kasihi, kepada orang yang Allah cintai. Disebabkan itu kita perlu untuk minta, mohon, merayu daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita digolongkan daripada golongan orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam doa diajarkan, Allahumma inni as'aluka hubbak, ya Allah aku mohon kecintaan kamu, wa hubba man yuhibbu, dan kecintaan orang-orang yang mencintai kamu. Jadi kita nak dicintai oleh Allah, kita nak dicintai oleh orang-orang yang menyintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbak, dan kami mohon agar supaya kami menyukai daripada amalan-amalan yang membawa kami kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa nazih qulubana ani ta'alluq biman dunak, ya Allah, dan bersihkanlah hati kami ini daripada berharap kepada selain kamu. Yakni, ya Allah, kita tak nak mengharap daripada mana-mana makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita harapkan hanyalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbun. Ya Allah, jadikanlah kami daripada golongan manusia yang mencintai kamu dan dicintai oleh kamu. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. La ilaha illallah. Kalau kita sentiasa membaca daripada doa ini, lama kelamaan kecintaan terhadap makhluk Allah Subhanahu Wa Taala akan sikit-sikit akan keluar daripada hati kita. Apabila masuk kecintaan daripada Allah dalam hati kita, maka kecintaan daripada makhluk itu, mengharapkan daripada makhluk, bergantung kepada makhluk itu, lama kelamaan akan keluar daripada hati kita, insya-Allah. La ilaha illallah. Disebabkan itu, ada satu malam sewaktu peperangan, Nabi SAW menyebutkan kepada sahabat, esok aku akan memberikan bendera, iaitu mereka akan menempuhi daripada peperangan keesokan hari. Maka Nabi SAW mengatakan, esok aku akan bagi bendera ini kepada seorang lelaki yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan lelaki ini dicintai oleh Allah dan dicintai juga oleh Rasulnya SAW. Maka disebabkan keinginan mereka untuk menjadi orang yang diberi penyaksian oleh Rasulullah SAW itu, bahawa orang ini mencintai Allah dan Rasul. Ini penyaksian daripada Rasulullah. Ini Rasulullah sendiri mengatakan lelaki ini mencintai Allah dan Rasul. Maksudnya benar-benar kecintaan kepada Allah dan Rasul itu ada dalam orang ini. Dan yang lebih hebat daripada itu, orang ini dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh Rasulullah SAW. Sehingga keinginan mereka untuk menjadi orang tersebut menyebabkan kebanyakan daripada sahabat-sahabat tidak tidur pada malam tersebut, menginginkan, mengharapkan mereka lah orang yang disebutkan, yang diberi penyaksian oleh Rasulullah SAW. Dan pada waktu itu mereka mengetahui bahawa Sayyidina Ali bin Abi Talib tidak dapat menghadiri daripada peperangan tersebut kerana terhalang, ataupun Sayyidina Ali terpaksa berada di kota Madinah kerana beliau ditimpa penyakit. Ma yalhaq al-ghazwah. Sayyidina Ali tidak mendatangi daripada peperangan tersebut kerana tidak sihat. Akan tetapi qaddarallah, Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak, malam tersebut Sayyidina Ali bin Abi Talib telah sampai di tempat perkemahan orang-orang Islam, sampai dalam keadaan sakit. Bahkan pada malam tersebut bertambah teruk penyakit Sayyidina Ali bin Abi Talib, ataupun penyakit mata yang beliau hadapi pada malam itu bertambah teruk, sehingga keesokan harinya baginda tidak mampu untuk membuka daripada matanya kerana kesakitan. Jadi apabila tiba esok pagi,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat, "Aina Ali? Di manakah Ali?" Maka mereka mengatakan, Sayyidina Ali berada di sebelah kemah kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai semalam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ud'uh, panggil dia." Maka mereka memanggil Sayyidina Ali bin Abi Talib, dan Sayyidina Ali tak mampu untuk berjalan kecuali apabila dipimpin oleh orang memimpin Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ma yaqdir yashuf, Sayyidina Ali tak mampu untuk melihat kerana matanya sangat sakit. La ilaha illallah. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ambil daripada ailio baginda yang mulia itu, diletakkan pada tangannya, maka dibacakan, didoakan, maka kemudian disapukan pada matanya Sayyidina Ali bin Abi Talib. Seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengubati ataupun menjalankan operation, seakan-akan dijalankan operation oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan yang mulia. Maka Sayyidina Ali, sehingga Sayyidina Ali dapat membuka daripada matanya, seakan-akan tidak ada penyakit yang menimpa mata Sayyidina Ali bin Abi Talib. Selepas diusap matanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan keberkatan daripada ailiur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hilang segala penyakit mata yang ada pada Sayyidina Ali. Bahkan dikatakan bahawa mata yang diubati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun yang dibaca, yang disapu oleh tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu, mata itu tak sakit sehinggalah Sayyidina Ali meninggal dunia. Tak pernah sakit, tak pernah ditimpa sakit mata sehingga beliau meninggal dunia. La ilaha illallah. Naam. Maka selepas itu diberikan bendera kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, dan dikatakan ataupun Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Ali, "Pergilah kamu ke hadapan, majulah kamu ke hadapan dan jangan toleh ke belakang." Dalam riwayat lain disebutkan, "Ud'uhum ilal Islam." Ajaklah mereka untuk menganuti agama Islam, memeluk agama Islam. "Fa wallah li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am." Demi Allah, demi Allah, kalau kamu dapat mengajak seorang sahaja kepada agama Islam, memeluk agama Islam, itu lebih baik buat kamu daripada kamu mendapat daripada pampasan perang, iaitu humurun na'am, iaitu unta-unta merah. Zaman dahulu unta merah ni macam Mercedes zaman sekarang kan, pengangkutan yang mahal, iaitu mode of transportation yang dianggap sebagai kebanggaan orang Arab zaman dahulu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahawa tujuan kita orang Islam berperang bukan untuk mendapat harta kekayaan, bahkan keselamatan mereka, menyelamatkan mereka daripada api neraka itu perkara yang lebih dirisaukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kalau mereka enggan untuk diselamatkan, maka kita akan memerangi mereka. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian berkata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dikata, "Ma tamannaitul imarah mundu aslamtu." Aku tak pernah ada cita-cita untuk menjadi ketua daripada waktu aku masuk ke dalam agama Islam. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu, daripada waktu aku masuk Islam, aku tak pernah mengharap untuk menjadi ketua, kecuali pada hari tersebut ataupun pada malam tersebut. Dan aku ingin menjadi ketua bukan sebab aku nak jadi ketua, akan tetapi aku nak jadi ketua pada hari tersebut kerana aku menginginkan penyaksian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar supaya aku ni menjadi orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencintai kepada Allah dan mencintai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diberikan kecintaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada letakkan dalam hati kita ini kecintaan kepada setiap orang yang mencintai kepada Allah dan Rasulnya, dan juga moga-moga kita juga dicintai oleh orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan sambung daripada perbahasan Innal abrara lafi na'im
pada pengajian yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala manfaatkan kita dengan apa yang diperdengarkan, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita daripada orang-orang yang banyak mendatangkan manfaat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli al-qudsi unta wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khairi wa nukfa kulla syarr. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرام اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.